Muslimin, Muslimat mati sekalian, ucapan saya ringkas pada malam ni kerana ada lagi satu ceramah di Padang Tok Sora di Pengkalan Kakap. Apa yang ingin saya kongsikan ialah berkaitan dengan negeri Kedah yang telah pun dalam tempoh 5 tahun diberikan peluang kepada PH dan juga Perikatan Nasional untuk mentadbir, di mana PH daripada 2018 hinggalah 2020, Mei 2020, dan daripada bulan Mei itu juga sehinggalah baru-baru ini 28 H6, Kerajaan Perikatan Nasional mentadbir pula selama 3 tahun. Tuan-tuan, tentunya ada perbezaan antara tempoh pemerintahan dan juga apa yang boleh kita lihat perbezaan dalam tempoh 2018 hinggalah 2020 dan daripada 2020 hingga 2023 ini. Perbezaan antara pentadbiran Wisma Darul Aman di bawah PH dan juga PN yang boleh untuk kita sebut pada malam ini sebagai untuk kita jadikan alasan mana pihak, mana gabungan parti yang boleh untuk kita berikan kepercayaan lagi melalui undi kita pada 12 Ogos yang akan berlangsung peringkat negeri pada hari 12 Ogos nanti, pada hari Sabtu minggu depan, supaya pilihan kita tidak salah demi untuk memastikan negeri Kedah dalam keadaan yang stabil. Apa yang diperjuangkan untuk anak Kedah ini dapat dilangsungkan, diteruskan dan bertambah baik kehidupan kita di Kedah ini dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, PH mewarisi kerajaan daripada UMNO pada 2018. Mereka membawa dan mencanangkan antaranya ialah untuk menyelesaikan masalah air yang berlaku di negeri Kedah, antaranya di Dun Tanjung Dawai. Dan ketika itu juga kita boleh lihat bagaimana UMNO Barisan Nasional dalam menghadapi pilihan raya peringkat ke-14 dulu, UMNO dan Barisan Nasional cuba untuk menarik perhatian dan sokongan pengundi di Dun Tanjung Dawai. Kononnya mereka nak menyelesaikan masalah air yang telah pun berlaku sekian lama dengan meletakkan paip-paip sebesar paha berwarna biru di belah Merebuk, Pengkalan Kakap dan juga di tempat-tempat lain. Tapi apa yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional tidak diterima, bahkan tidak dipercayai oleh pengundi di Dun Tanjung Dawai. Mereka tewas dalam pilihan raya ke-14 itu dan kita PAS diberikan kepercayaan. Tapi peringkat negeri Kedah, PH berjaya mengambil alih pentadbiran di Wisma Darul Aman. Tuan-tuan, PH masuk mentadbir Kedah pada 2018 dalam keadaan untuk menyelesaikan masalah air di Dun Tanjung Dawai ini. Duit untuk buat projek bagi menaik taraf loji rawatan air di Bukit Selambau dah pun ada. Kontraktor pun dah ada dah dibuat oleh pihak kerajaan UMNO sebelum itu. Tapi mereka tak buat walaupun duit peruntukan dah ada, walaupun kontraktor dah siap dah. Mereka tak percaya dengan kos yang telah pun dibuat oleh kerajaan UMNO sebelum itu. Lalu mereka lantik tuan-tuan kroni di kalangan mereka. Lantik untuk buat sebut harga baru dan bagaimana hasil daripada dibuat harga baru. Sebut harga baru, kajian yang baru dibuat, tuan-tuan, lebih kurang macam harga yang telah pun diperoleh oleh kerajaan UMNO sebelum itu. Mereka menyebabkan projek untuk naik taraf loji rawatan air dan tukar paip di Dun Tanjung Dawai ini yang patut kalau dibuat pada 2018 akan siap, tuan-tuan, 2020. Kos tak akan tambah, tuan-tuan, kerana tak ada gangguan dengan COVID ketika itu. Belum berlaku COVID lagi. Harga barang pun tak naik lagi, COVID tak berlaku lagi. Tapi mereka tangguh dengan sebab mereka tak percaya dengan apa yang telah pun dirangkau oleh UMNO sebelum itu, menyebabkan kita kerugian 2 tahun. Dan bila kita ambil alih, PN ambil alih pada 17 Mei tahun 2020 dengan Datuk Seri Haji Sanusi menjadi Menteri Besar,
tuan-tuan, kita nak mula buat projek itu, kontraktor lari, tuan-tuan. Pasal apa lari? Pasal dengan sebab peristiwa kejadian COVID, tuan-tuan, wabak COVID berlaku di Malaysia kita ini menyebabkan kos barang-barang dinaikkan harga, melambung tinggi. Kontraktor tak sanggup nak buat projek tersebut. Kontraktor lari dan kerajaan negeri terpaksa buka tawaran kepada kontraktor yang dapat 4 projek lain. Kok ada yang berani untuk buat, dan alhamdulillah salah satu syarikat yang dapat buat projek untuk naik taraf loji rawatan ayak di 4 projek yang lain sanggup untuk membantu. Kalau tidak, tuan-tuan, mungkinlah ni pun tak boleh mula lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita membuktikan komitmen kita, janji kita melalui PRU yang ke-14 bahawa kita berusaha untuk menyelesaikan masalah ayak. Antaranya di Dun Tandawai ini telah pun kita mulakan pada 2021. Dan walaupun kos dia melambung, tapi kita berjaya untuk dapat bantuan daripada kerajaan pusat untuk memulakan projek ini. Dan pemasangan paip telah pun bermula. Paip, tuan-tuan, daripada Tanjung Dawai sampai ke Bukit Selambau sejauh 57.7 km yang akan lalu lintas rel kereta api, di mana lubang ataupun nak pasang paip itu terpaksa digali di bawah rel kereta api. Tuan-tuan boleh bayang kesukaran untuk pemasangan paip nanti. Dan bagaimana lebuh raya juga akan dilintasi oleh paip dengan menentangi lebuh raya melalui jejantah yang ada di Sungai Lalang. Tuan-tuan, komitmen kita untuk menyelesaikan projek ini pada tahun hadapan, insya-Allah tolong doa moga-moga berjalan lancar walaupun ada masalah yang tak dapat tuan-tuan, melainkan kita berusaha untuk menyelesaikannya. Tuan-tuan, di komitmen kita, PH dan UMNO, tuan-tuan, antara benda yang mereka tawarkan melalui PDIPRN kali ini, mereka kata mereka akan selesaikan masalah ayak yang berlaku antaranya di Dun Tandawai. Saya, tuan-tuan pun tahu, tentulah bila mereka petikai kata kontrak terlambat, projek slow, saya yakin kalau mereka diberikan kepercayaan pada 12 bulan nanti, tindakan mereka tentulah mereka akan berhentikan terminate, tuan-tuan, kontraktor yang sedang buat projek bagi menyelesaikan masalah ayak di Dun Tandawai. Kalau mereka berhentikan kontraktor tersebut, buka kononnya mereka nak telus, buka tawaran cara-cara tender terbuka, tuan-tuan, tentulah pada tahun 2025 baru nak mula balik projek. 2 tahun ambil masa, tuan-tuan, 2027 ataupun 2028 baru nak selesai. Lah sanggup tunggu kah kalau orang di Dun Tandawai ni nak tunggu ayak bagi selesai? Tak sanggup dah, tuan-tuan, sekian lama berlaku. Dan kita berusaha supaya dinaik taraf juga loji rawatan ayak di Tupah yang sebelum ini telah diluluskan tapi ditangguhkan, dan harap kerajaan yang ada sekarang di Putrajaya akan membantu untuk menyelesaikan dengan menaikkan taraf loji ayak di Bukit di Tupah tu, tuan-tuan. Muslimin muslimat mati sekalian, kita telah dipimpin oleh seorang tokoh melalui jawatan menteri besarnya, iaitu Datuk Seri Haji Sanusi Maknor. Bagaimana pentadbiran 3 tahun yang dilakukan dengan penuh dengan kecemerlangan, prestasi yang amat memberangsangkan, sehingga kan tuan-tuan mendapat pujian bukan sekadar daripada warga Kedah, bahkan juga daripada negeri lain. Bahkan di pihak istana juga memuji, yang terang-terangan kita boleh dapati daripada titah tuanku, tuan-tuan, sama ada di dalam Dewan Undangan Negeri maupun di dalam istana. Tuan-tuan, pentadbiran yang perlu kita kekalkan melalui undi kita pada 12 bulan nanti. Bagaimana kerajaan PN dalam tempoh 3 tahun itu berusaha untuk mengembalikan kegemilangan Kedah seperti mana suatu ketika dahulu Kedah terkenal dengan kehebatan, tuan-tuan, dan itulah semangat yang juga diusahakan untuk dikembalikan kepada Kedah. Kita sedang menuntut hak kita, menuntut hak yang telah diabaikan terhadap kita selama ini. Kita minta contohnya supaya hak kita menjadi, tuan-tuan, negeri yang menjaga sumber air dengan mewartakan sejumlah 380,000 hutan, 380,000 hektar hutan yang menjadi sumber air di Hulu Muda demi menjamin sumber air untuk Kedah, bahkan Penang dan juga Sungai Perlis. Tuan-tuan, daripada
Hulu Muda, Sungai Muda tu tuan-tuan, Kedah hanya guna air untuk pertanian dan juga rakyat 46% saja. 54% lagi adalah Pulau Pinang. Tapi Pulau Pinang tak pernah bayar walaupun 1 sen kepada kerajaan Kedah. Sedangkan tuan-tuan, mana-mana pihak yang mengambil air dalam Kedah ni perlu bayar tuan-tuan kepada lisan, iaitu Lembaga Sumber Air Negeri Kedah. Sada tuan-tuan sebagai kontraktor air, pembekal air Kedah, syarikat air Darul Aman Sada, bila dia ambil air daripada Kuala Muda, Sungai Muda tuan-tuan, dia perlu bayar kepada lisan. Tapi Pulau Pinang ambil air 54%, tak bayar walaupun 1 sen. Ni hak kita yang kita setelah sorakan dan kita perjuangkan, dan dengan harapan bila Perikatan Nasional diberikan kepercayaan lagi dalam pilihan kali ini pada 12 bulan nanti, hak kita ini dapat kita bangkitkan lagi dan perjuangkan supaya kita dapat menikmati hasilnya setelah kita berkorban 380,000 hektar demi menjamin sumber air bukan untuk Kedah saja, bahkan untuk orang lain. Muslimin muslimat, tu tak kira pajakan lagi dengan Pulau Pinang yang kita minta supaya harganya berpatutan dengan harga yang sewajarnya. Ini adalah hak kita tuan-tuan. Kita juga adalah negeri yang berkorban sekian lama demi untuk menjamin sumber makanan, terutama beras tuan-tuan. Kita diminta supaya jadi jelapang padi. Tuan-tuan, kita lepas itu dibomokkan sebagai negeri yang miskin, dua daripada bawah. Tuan-tuan, kita tak dibenarkan untuk mengurangkan kawasan padi seluas 130,000 hektar demi untuk menjamin sumber padi beras negara yang kita Kedah sebagai pengeluar membekalkan 43% keperluan beras negara tuan-tuan. Tapi kita tak dihargai pengorbanan yang kita lakukan. Kita tak diberikan tuan-tuan ganjaran daripada kerajaan pusat pun. Kita tuntut tuan-tuan. Tuan-tuan, 2 tahun lepas kita tuntut lebih kurang 700 juta. Sekian lama tak pernah tuan-tuan diberikan pengorbanan yang kita buat. Kalau kita tuan-tuan fikir diri kita, tak fikir ke negeri lain, tak fikir keperluan makanan negara, tuan-tuan, kita boleh perkurangkan sawah padi daripada 130,000 hektar tu. Kita buat sebagai kawasan industri, boleh dapat cukai berganda-ganda lebih banyak daripada cukai tanah. Cukai tanah pertanian berapa dik sangat tuan-tuan. Tapi kita nak jadi negeri yang sanggup berkorban, tapi pengorbanan kita tak dihargai. Muslimin muslimat mati sekalian, orang momokkan kata Kedah ni miskin. Tuan-tuan, miskin. UMNO perintah lama mana? Tuan-tuan, BNKPH kita tak ada sebut lah daripada 2 tahun. Kita nak tanya kat UMNO. UMNO lah ni pergi duduk dengan DAP pula. Kesian kat orang UMNO, ahli UMNO yang setia. Tuan-tuan, insya-Allah Dun Tendawan ni kita akan pertahankan. Dengan sebab antaranya kekecewaan ahli UMNO sendiri yang melihat, bila mereka lihat tuan-tuan UMNO, lihat muka Zaid Hamidi, mereka nampak tuan-tuan Lim Guang Eng. Mereka nampak DAP tuan-tuan. Mereka nampak orang yang menguntuhkan UMNO sendiri, Datuk Seri Anwar. Tuan-tuan, kita akan berusaha untuk menjadikan Kedah maju. Muslimin muslimat mati sekalian, pasal apa kita dikatakan miskin? Memanglah kita tak hebat macam negeri lain. Tuan-tuan, kita ada kuliah high-tech. Kuliah high-tech, kita ada kawasan industri lain. Tuan-tuan kena tahu, pasal apa pendapatan kita tak sehebat negeri lain. Tapi tak sehebat pun tuan-tuan, Kedah dalam tempoh 3 tahun ini mencipta sejarah. Sepanjang sejarah Kedah tuan-tuan, wang bersih yang berjadi kumpulkan macam tahun lepas. Tuan-tuan, sampai takat ni Menteri Besar sebut dalam mesyuarat kami 2 minggu sudah, sejarah Kedah tuan-tuan selepas ditolak hutang-hutang yang patut dibayar, tuan-tuan, berjumlah 500 juta. Bersih. Takat bulan 6, bulan 7 tuan-tuan. Tak pernah ada sejarah Kedah jumlah duit yang berbaki selepas ditolak hutang yang sepatutnya ada banyak tu tuan-tuan. Tak pernah. Tuan-tuan, Mukhris pernah kata dia pun pernah sampai tu sebelum ditolak hutang yang patut dibayar dalam tempoh setahun. Ni selesai bayar tempoh setahun, tuan-tuan, baki yang bersih ada 500 juta.
Tuan-tuan muslimin muslimat mati sekalian, Kulim High-Tech, apa yang terhasil di Kulim High-Tech dieksport, contoh ke luar negeri. Ekspor ni melalui mana? Pelabuhan ataupun airport. Airport yang boleh digunakan, airport Pulau Pinang, pelabuhan mana? Pelabuhan Pulau Pinang paling dekat. Tuan-tuan, bila barang tu walaupun buat di Kulim High-Tech dalam negeri Kedah, tapi dia dibawa keluar ekspor melalui airport Pulau Pinang ataupun pelabuhan Pulau Pinang, tuan-tuan, barang tu diklaim sebagai Pulau Pinang punya. Tuan-tuan, kerajaan pusat akan dapat cukai industri, cukai barangan, cukai secara langsung tak langsung. Dan mereka bayar, tuan-tuan, kepada Pulau Pinang kerana barang tu diklaim daripada Pulau Pinang pasal keluar di airport ataupun Pulau Pinang. Pulau Pinang yang dapat imbuan. Kedah dapat apa? Tak dapat apa. Kedah dapat cukai pintu je. Banyak mana tu cukai pintu? Sikit, tuan-tuan. Tu daripada kata kita miskin. Sebab itulah kita nak buat KSP, tuan-tuan, Kedah Elektropolis, supaya hasil yang ada di Kedah ini dapat kat Kedah, bukan kat orang lain. Kita nak buat kargo, bukan nak buat ke penumpang. Tapi tuan-tuan dimomokkan kata nak penumpang. Kita nak guna, tuan-tuan, bukan guna duit kerajaan. Tuan-tuan tak guna pun duit kerajaan. Projek ni projek swasta. Dan Menteri Besar kita dah pun sign dengan 5, tuan-tuan, syarikat besar di dunia ni. Tuan-tuan, sesen pun kita tak harap daripada kajian pusat. Tapi tuan-tuan, kajian pusat bermurah hati nak peluas, nak pelebar, nak perbesar airport Pulau Pinang. 7 bilion diperuntukkan. Kedah ni, tuan-tuan, kita tak minta pun. Tapi mereka tak mau bagi, walaupun tak minta duit walaupun 1 sen. Datuk Mukhris, tuan-tuan, waktu jadi Menteri Besar kali kedua, dia nak mula balik, nak minta balik projek KSP ni dibuat. Waktu ayah dia jadi Perdana Menteri kali kedua, dia minta hutang 2 bilion. 2 bilion ni nak bayar tanah, ambil pengambilan tanah kat penduduk di Sidam, tuan-tuan. 2 bilion. Ayah dia tak mau bagi, tuan-tuan. Kerajaan pusat masa tu tak mau bagi, tuan-tuan. Kita ambil alih bulan Mei 2020, kita nak teruskan projek yang telah pembelasan tahun dirancang. Pegawai-pegawai pening kepala fikir punya teruk, tuan-tuan, projek ni demi untuk meningkatkan kehebatan Kedah, meningkatkan pendapatan dari Kedah, bukan kakak Kedah, Penang, Pulau Pinang dan juga Perlis pun akan dapat menikmati kehebatan daripada KSP ni. Tuan-tuan, kita bagi tahu kita nak buat projek A sampai ke habis, A sampai ke Z tanpa perlukan bantuan walaupun hutang daripada kajian pusat, kerana pihak swasta akan membiayai, tuan-tuan, projek ni. Tak diluluhkan. Waktu KSP, tuan-tuan, adu-adun ni didedahkan. MB dia pun kongsi mesyuarat cara online KSP ni, kan. Jadi apa yang kajian pusat minta masa tu, MOT, tuan-tuan, Kementerian Pembangunan minta semua dipenuhi oleh Kedah. Tapi tak mau, tuan-tuan, kerajaan perpaduan mereka tak mau nak beri kelulusan kerana mereka nak jaga, tuan-tuan, Pulau Pinang lebih daripada nak jaga Kedah. Muslimin muslimat, kita nak 12 bulan nanti kita boleh bagi signal, kita boleh bagi isyarat kepada kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan bahawa Kedah, tuan-tuan, komitmen untuk berdiri walaupun dengan kaki sendiri, mengembalikan maruah Kedah, meningkatkan kedudukan dan juga martabat Kedah, meningkatkan kehidupan rakyat Kedah. Walaupun kajian pusat tak mau untuk bantu, kita akan tunjuk, tuan-tuan, kesungguhan kita pada 12 bulan nanti. Dan moga-moga dokongan ini juga dapat bantuan. Apa yang kita harapkan ini juga dapat bantuan dokongan daripada sahabat-sahabat yang masih jadi ahli UMNO, sahabat-sahabat yang masih sayang kepada PH, tapi mereka bagi sokongan melalui undi kepada PN pada hari Sabtu 12 bulan nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, kerajaan yang ada sekarang kerajaan yang suka klaim hak orang punya kerja, dia kata dia buat. Terbaru, tuan-tuan, bagaimana syarikat Infineon yang dah pun 17 tahun, tuan-tuan, ada Kulim High-Tech, tiba-tiba Perdana Menteri kata dia punya usaha. 17 tahun dah, tuan-tuan, dia ada di Kedah ni, tuan-tuan. Kalau itu, tuan-tuan, Perdana Menteri dia kata dia dengan sebab kestabilan politik kerajaan perpaduan buat di Malaysia ini,
tuan-tuan, syarikat Amazon main melabuk di Malaysia 25.5 bilion ringgit. Tuan-tuan, dia tak tahu ataupun dia buat-buat tak tahu bagaimana Amazon telah pun berbincang waktu Kerajaan Perikatan Nasional dulu pada bulan Disember tahun 2022 untuk mereka main melabuk di Malaysia sebelum bulan Disember 2019 untuk mereka main melabuk di Malaysia, tuan-tuan. Tapi diklaim oleh Perdana Menteri, kata dia yang buat masuk, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, mereka lupa. Jenis lupa ni payah, tuan-tuan, nak jadi pemimpin. Lupa teruk sangat. Dulu, tuan-tuan, duk cadang selalu. Kan, duk cadang nak turun harga minyak, nak turun harga minyak. Tak turun-turun lagi, tuan-tuan. Duk cadang nak turunkan tarif elektrik, tak turun-turun juga lagi, tuan-tuan. Hak janji sebelum PRN dulu, PRU dulu, semua tak boleh dibuat lagi. Tuan-tuan, Raja Petra kata, PH waktu jadi pembangkang, mereka nampak hebat, mereka nampak cerdik, mereka begitu aktif, tuan-tuan, proaktif, mereka cadang yang ni, komen yang ni. Tuan-tuan, mereka hebat ketika jadi pembangkang. Bila jadi kerajaan, tuan-tuan, beli PRU yang ke-15 hari itu, tuan-tuan, mereka gagal untuk jadi kerajaan yang hebat, gagal untuk berfungsi seperti mana yang mereka bayangkan melalui komen kritikan mereka sebelum daripada PRU itu. Raja Petra kata, maka PH ini patut untuk kembali ke posisi sebagai pembangkang supaya mereka nampak hebat dan nampak aktif dan proaktif, dan PN Perikatan Nasional patut kembali ke posisi sebagai kerajaan kerana PN terbukti berjaya ketika mana menjadi pentadbir, menjadi pemerintah di Malaysia dalam tempoh 33 bulan, antaranya mengendalikan situasi gawat ketika mana COVID hari itu, tuan-tuan. Muslimin, muslimat mati sekalian, jangan sia-siakan undi kita. Setiap yang kita berikan undi, kepercayaan tak kira lah. Kita undi siapa pun pada 12 bulan nanti, tuan-tuan, di akhirat kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sama ada undi kita betul ataupun tidak, bertepatan dengan hukum ke tak, tuan-tuan, kita akan ditanya. Kalau betul pun kita akan ditanya. Sebagai alasan kita berhak untuk dapat pahala. Kalau kita undi salah orang, salah parti pun, tuan-tuan, kita akan ditanya oleh Allah. Macam harta lah, tuan-tuan. Sayyidina Ali kata, halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta yang kita dapat dengan cara halal akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Harta yang dapat cara salah, confirm kena azab Allah Ta'ala. Hak halal pun kena azab, akan kena hisab. Hak yang haram, confirm kena azab. Jadi, tuan-tuan, kita nak kena berhati-hati demi bukan sekadar untuk kita, bahkan generasi mendatang, anak cucu kita, supaya mereka dapat menikmati dan hidup dalam keadaan yang sejahtera, walaupun ketika itu kita tak berada di atas muka bumi ini lagi. InsyaAllah, moga-moga putusan pada 12 bulan nanti, putusan yang memihak kepada Perikatan Nasional untuk kita memastikan 6 negeri yang terlibat dengan PRN ini dia jatuh dan dikuasai oleh PN untuk mengembalikan, tuan-tuan, hak rakyat dan juga apa yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat, insya-Allah. Saya juga ingin untuk mohon kemaafan atas kekurangan 5 tahun berkhidmat sebagai adun di Dun Tendawai ini, dan mohon maaf, tuan-tuan, jika 5 tahun yang akan datang ini kami buat benda yang sama. 5 tahun. Saya 5 tahun tu, tuan-tuan, waktu bangkan dan juga kerajaan, hari Jumaat, hari ilmu. Hari Jumaat ilmu. Kita buat kuliah duha, kuliah subuh, kuliah duha dan maghrib. Hari Sabtu, hari untuk keluarga dan juga parti. Selalunya mensyarab besar-besar parti ni hari Sabtu, sama ada hak negeri ataupun pusat. Hari Ahad sampai Khamis, aktiviti pusat khidmat Dun Tendawai ni, aktiviti wajibnya adalah turun ziarah. Kita dapat beras sejahtera 400 beg sebulan. 400 beg ni kita bahagi. Kita tak pernah, tuan-tuan, mengenepikan ataupun bagi sumbangan yang kerajaan negeri salurkan kepada kita untuk diagihkan kepada penduduk Dun Tendawai yang layak dengan mengikut parti. Tak pernah. Ada, tuan-tuan, seorang kak ni
duduk di Taman Bujang, asal orang Kampung Belau. Dia WhatsApp kat saya, komen, marah kat saya, kata bagi bantuan kat Alipah ya. Saya kata, kok mai pejabat kami? Senarai penerima sumbangan ni kami semua rekod. Pasal tiap-tiap sumbangan kami kena lapor kepada pejabat besar tiap-tiap bulan. 400. Nama tu kami kena hantar tiap-tiap bulan. Siapa yang terima beras secara dan juga barang dapur. Alamat dia lengkap, IC dia lengkap, nombor telefon pun ada. Mari tengok UMNO dapat ke tak? PAS saja ataupun bersatu dengan PAS saja ke dapat? Saya kata, saya ni terlibat dengan politik. Bodoh, saya kata. Kalau saya terlibat politik, saya tak mau bagi orang ramai sokong lagi lebih ramai untuk parti saya. Saya nak bagi orang tak berkritik kat saya dan parti saya. Kalau saya nak biar orang kata kat saya tak buat kerja, tak berlaku zalim, tak tolong orang yang orang lain, duk tolong orang ahli parti dia saja. Bodohlah orang politik macam tu. Kita tolong lagi satu cerita di akhirat. Tak habis di cerita dunia ni sampai ke akhirat. Kita bagi tak kira parti. Tak kira parti. Tadi tuan-tuan, tadi saya terpaksa luah di Tanjung kita pi. Ada seorang OKU. Tuan-tuan. Dia kata, ustaz minta ni tak bagi. Saya kata, abang saya nak cakap daripada hati saya. Tiap kali saya masuk ke Mulayan ni saya akan bagi ke abang. Dia OKU tuan-tuan jalan. Duk seorang tak menikah. Tiap kali saya masuk ke Melayan ni, saya mai bagi ke abang. Tiba-tiba ada orang merebut yang duduk di Port Dickson, balik cuti di kampung, mai Tanjung Dawai. Dia tanya abang, sembang abang kata wakil rakyat ni tak pernah peduli kat dia. Tak pernah jumpa dia. Kok tu rakam hantar. Kok tu kawan baik saya. Saya kecil hati kat abang. Genai mata. Dia minta maaf. Saya kata, saya kecil hati. Saya tolong abang, tiba-tiba abang kata tak pernah tolong, tak pernah bagi, tak pernah mai tengok. Allah. Tadi isteri saya tolong satu tempat. Tuan-tuan dengan ni orang perempuan pi je. Gambar dia tunjuk makcik ni. Saya kenal lah tuan-tuan, bila kita ziarah, lebih-lebih lagi orang yang ada sakit. Kan, kita kenal. Rumah ni selalu kita pergi ziarah. Lintas kok tu, kok mana kita singgah bagi barang. Dia kata, saya sokong ustaz ni. Sokong. Walaupun dia tak nak bagi barang apa. Saya tengok, makcik ni kita bagi tiap kali lintas. Bukan kampung tu kita pergi ziarah kampung sebelah. Tapi bila nak pergi kampung sebelah, kena lintas rumah dia. Kita akan bagi. Bagi kerap sungguh. Pasal dia OKU. Orang susah. Miskin dengan OKU. Muslimat tanya, kati ni siapa bagi? Ustaz ni bagi. Tadi dia kata apa tak bagi? Kati. Tuan-tuan, kita bagi buat kati wakaf. Kati wakaf macam hospital tu. Bila syarat orang stroke tak boleh bangkit. Tuan-tuan, 50 buah kati ni dibelegak dalam Dun Tendawai. Wakaf. Tuan-tuan, kita bagi kerusi wakaf. Cek. Tuan-tuan, lebih daripada 70 kerusi. Dekat 100 kerusi belegak dan Dun Tendawai. Wakaf. Tapi kerusi ni kalau kita bagi, kita tahu dah tak akan balik. Selalunya rosak. Tapi kati, tuan-tuan, boleh pindah. Ada katil yang digelak katil berantu. Pergi seminggu ya. Pergi seminggu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pindah pergi ke orang kedua, inna lillahi. Tapi dia putar, dia kata malaikat, dia duduk satu tempat tu dekat tuan-tuan. Lepas tu dia elok balik. Tuan-tuan, kita nak buat yang terbaik dengan azam supaya semua pakat merasa, terutama golongan yang layak untuk dapat bantuan dengan lebih baik lagi. Wang kafalah kita harap tuan-tuan dengan kerajaan yang ada sekarang dapat dipertahankan. Wang kafalah kematian, wang kematian RM500 tu kita dapat turunkan. Dulu waktu PH wang kafalah ni RM300. Zaman Ustaz Izzal RM500, zaman BN RM250, zaman PH RM300. Tapi syarat mati setahun 80 orang dalam satu dun. Ada syarat dia. Kita ambil alih tahun 2020, kita buang syarat ni. ISAF B40 dan kita penaik RM500. Tuan-tuan, tabung Tengku Mahmud, bantuan awal kemasukan ke IPT dan macam-macam bantuan yang kajian bagi dalam tempoh 3 tahun. Kita harap dapat diteruskan dengan kepercayaan pada 12 bulan nanti insya-Allah. Muslimin muslimat, sekadar itu yang dapat saya kongsikan. Moga-moga Allah Taala merahmati kita, bahkan semua warga Dun Tanjung Dawai
dimurahkan rezeki, diberikan hidup yang bahagia dan juga selamat dunia akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.